نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام Sadaqallahul Aliyyul Azim, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas limpahan kurniaan daripadanya dapat kita berkumpul di dalam masjid rumah Allah, tempat yang paling Allah suka di atas muka bumi. Disebutkan dalam hadis, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah di atas muka bumi ini aswaquha, iaitulah pasar-pasar. Dan ahabba ilallah, tempat paling Allah sayang sekali, masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi kita berkumpul di dalam masjid adalah berkumpulnya kita di tempat yang paling Allah sayang di atas muka bumi ni. Tempat paling Allah suka. Bukan di rumah, bukan di tepi jalan, bukan di supermarket, bukan di kedai makan, tapi di masjid-masjid. Bahkan bumi ini tidak dikiamatkan oleh Allah selagi mana ada masjid-masjid, dan selagi mana masjid-masjid itu hidup dengan zikir kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, siapa apa di dunia ni tidak akan dikiamatkan oleh Allah selagi ada yang menyebut Allahu, Allahu, Allahu. Disebutkan dalam hadis yang lain, kiamat hanya akan berlaku apabila semua masjid-masjid akan dihancurkan oleh orang-orang kafir. Dan yang terakhir sekali akan dihancurkan oleh orang-orang kafir ialah satu kaum daripada Habsyah, orang Negro, kaum daripada Habsyah yang mempunyai betih yang kecil. Betih yang kecil, sirarus saq, saq tu maksud dia betih, sirar tu kecil. Dia mempunyai betih yang kecil, kulit dia warna hitam, orang Negro mai daripada Habsyah, depalah yang akan menghancurkan Kaabah. Dan apabila mereka menghancurkan Kaabah, barulah Allah perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang pertama, menandakan bumi sudah kiamat. Orang Islam tak ada dah masa tu. Orang Islam sebelum tu lagi dah dimatikan oleh Allah semuanya. Dinyatakan dalam hadis, Allah akan matikan semua orang Islam melalui satu tiupan angin, satu bayu angin yang lembut. Dia akan lalu dekat orang Islam, lalu kat celah ketiak orang Islam, maka orang Islam tu akan meninggal. Kalau bayu tu kena dekat orang bukan Islam, dia tak jadi apa. Bila dah dimatikan semua orang-orang Islam, barulah tinggal berbaki di atas muka bumi ini orang-orang kafir, maka kiamat dikenakan ke atas mereka. Jadi orang Islam tak rasa kiamat lah. Orang Islam hanya merasa tanda-tanda kiamat. Itu yang kita risau. Sebab kalau kiamat, dia kira habis teruk pun mati dah. Habislah. Tapi kalau tanda-tanda kiamat, dia bahaya. Sebab dia melibatkan fitnah kepada iman kita, kepada amal kita, kepada keluarga kita. Akan datang fitnah makanan, fitnah pada ekonomi, fitnah pada agama, dan macam-macam bentuk fitnah. Fitnah ni maksud dia kerosakan. Baik. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk teruskan pengajian kita pada malam ini dengan kitab Iqtarabatis Saah, kitab kiamat hampir tiba. Yang paling pertama, paling utama, betulkan dululah niat kita duduk dalam majlis ni semata-mata untuk sukakan Allah, nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat majlis seorang bercakap, hak lain dengar, ini majlis tazkirah, majlis memperingatkan. Kalau dua-dua bercakap, dia tak kata tazkirah, dia panggil muzakarah. Muzakarah ni saling. Dia dalam bahasa Arab dia panggil bab mufa'alah. Bab mufa'alah ni ialah saling melakukan sesuatu. Kalau muzakarah, saya bercakap, tuan-tuan pun cakap juga macam mesyuarat, itu muzakarah. Yang tu kalau dia pejabat mufti boleh lah.
muzakarah jawatan kuasa sekian-sekian, mengeluarkan fatwa apa-apa semua, itu muzakarah. Saling mengingati. Tapi kalau seorang saja bagi peringatan, hak lain semua dengar, yang tu tazkirah. Majlis peringatan. Tazkirah daripada perkataan zikir. Jadi kita sedang melakukan majlis zikir pada saat ini. Iaitu majlis yang mengingatkan kita akan kampung akhirat. Zikir ni dia ada banyak jenis. Ada zikir kepada Allah, ada zikir kepada mati, dan ada zikir kepada akhirat. Dia ada zikrullah, ada zikrul maut, dan zikrul akhirah. Zikrullah tu ingat pada Allah lah. Ingat nikmat-nikmat Allah pada kita, ingat dosa-dosa kita yang lalu, minta ampun pada Allah, tu zikrullah. Kalau zikrul maut ni disebut dalam hadis. Siapa-siapa yang sering melakukan zikrul maut, maka akan sikit gelak dia, akan banyak teriak dia. Banyak menangis dan sedikit ketawa. Kerana teringat akan kematian. Teringat, sebab tu tok-tok guru zaman dululah, mereka ni sampai korek kubur ni. Korek kubur, bubuh tikar, baca Quran dalam tu. Orang duk ingat buang tabiat depa buat lagu tu. Tapi tok-tok guru dulu buat. Mereka masuk dalam kubur baca Quran dalam tu. Sebab apa? Zikrul maut. Mendatangkan rasa sedap yang kita ni akan mati tak lama lagi. Kalau kita baca di rumah pun dapat pahala juga. Di rumah dengan ada aircon pun semua sedap. Zikrul maut tu tak mai. Dia dapat pahala bacaan Al-Quran, tapi keinsafan tu tak mai. Keinsafan tu tak mai. Jadi mewujudkan suasana tu adalah salah satu usaha para ulama zaman dulu untuk mencapai tahap-tahap zikir tertentu. Baik, yang keduanya kita niat iktikaf, jangan lupa duduk dalam masjid. Saja aku iktikaf dalam masjid ini sunat Allah Taala. Disebutkan dalam hadis, siapa yang beriktikaf di antara maghrib dan isyak. Di antara maghrib isyak, waktu-waktu lah ni kalau kita iktikaf, Nabi SAW beritahu Allah bina satu istana dalam syurga untuk dia. Lagi kalau kita tak niat iktikaf, kita niat iktikaf. Dan juga niat untuk tunggu solat isyak. Dalam hadis disebutkan, man intizaru solah kasolah, sesiapa yang menunggu solat, dia mendapat pahala solat. Jadi kita niat tunggu solat isyak, dapat pahala sembahyang isyak sampai masuk waktu isyak. Baik, kita baca doa sikit sebelum kita mula sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita di muka surat muqaddimah lagi nah. Hari itu sembang panjang hari itu. Muqaddimah pun kita tak habis lagi. Kita baca hadis ni hari itu kan. An Huzaifah ibni Asid Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala. Muka surat 2 tu. Ittala'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakkaru fa qala ma tadhakkarun. Ni saya kata tadi tu, nahnu natadhakkaru. Kami saling memberi peringatan. Daripada perkataan zikir. Ma tadzakarun. Nabi tanya apa? Hampa duk saling memberi peringatan tentang apa? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Kami sedang memperingatkan sesama kami tentang hari kiamat. As-sa'ah tu boleh jadi jam, boleh jadi hari kiamat, boleh jadi waktu. Sa'ah tu boleh jadi waktu. Dalam bahasa Melayu sa'ah tu saat lah. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Baik, dia mai daripada bahasa Arab. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Ianya tidak akan berlaku selagi tidak kelihatan akan 10 ayat. Ayat ni dalam bahasa Arab maksud dia alamat ataupun tanda-tanda. Ayatullah maksud dia tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau orang Syiah, tok guru depa paling tinggi sekali depa panggil ayatullah. Maksud dia tok guru depa tu adalah tanda kebesaran Allah. Ayatullah Khomeini apa semua tu kan. Kita duk baca tu kita tak tahu makna dia apa. Maksud dia membesarkan tok guru depa. Kalau kita paling tinggi pun imam. Kita tak taksub lebih-lebih sangat. Paling tinggi imam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali. Kalau Syiah depa ni lebih bertaksub lagi. Ayatullah tu. Makna kata wakil Allah di atas muka bumi ni serupa macam Rasul, serupa macam Nabi.
Makna kata ulama' mereka ni adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menzahirkan diri Allah tu sendiri pada ulama' mereka. Taksub dia sampai lagu tu. Jadi kita elakkan menggunakan perkataan ayat Allah tu. Tak sesuai untuk manusia. Tak sesuai untuk manusia. Jangan kita pakai. Biar orang Syiah nak pakai, dia pakai baik-baik kat depa. Kita jangan pakai. Kita ahli sunnah wal jamaah, status paling tinggi kita ada ustaz, ada syekh, tok guru, baba. Paling tinggi imam lah. Imam Syafi'i semua tu. Imam lah paling tinggi. Baik. Fadzakara ad-dukhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan yang pertama sekali ad-dukhan. Wad-dajjal. Yang kedua dajjal. Yang ketiga wad-dabbah. Dabbah ni ialah menatang yang akan muncul. Menatang dia sebenarnya kita terjemah menatang ni tak kena. Dabbah ni maksud dia gergasi. Monster. Beast, kalau bahasa Inggeris disebut beast. Bila saya baca terjemahan dia yang dalam bahasa Inggeris disebut beast, B-E-A-S-T, beast. Dia maksud dia kategori monster lah, raksasa lah. Dia bukan kategori menatang. Menatang ni macam kucing kan. Habis besar pun macam harimau kan, macam gajah. Dabbah ni adalah satu raksasa. Raksasa yang akan muncul mai daripada ada yang kata daripada perut bumi, ada yang mai kata daripada sebalik alam yang lain, ada yang mai daripada benua yang lain, macam-macam pendapat Kemudian watulu asyams min maghribiha, keluarnya matahari daripada barat. Maghrib tu maksud dia barat. Semayang maghrib, semayang barat maksud dia. Pasal maghrib dia daripada perkataan ghurub. Ghurub tu maksud dia apa? Tenggelam. Kalau syuruk maksud dia terbit. Jadi dia ada maghrib dengan masyrik. Masyrik ni timur, maghrib ni barat. Ghurub maksud dia tenggelam. Tenggelam. Jadi maghrib ni semayang maghrib, semayang tenggelam. Tapi bila matahari terbit daripada barat, dia turun ke timur nanti, kita terbalik semayang kita. Jadi semayang masyrik lah kita. Nantilah dekat-dekat kiamat nanti semayang maghrib tak ada dah, ada semayang masyrik. Pasal matahari pergi belah timur. Kita dia turun ke belah timur. Kita semayang pun jadi terbalik. Kemudian wa nuzula Isa alaihi salam. Kemudian akan turun Isa alaihi salam. Nuzul tu maksud dia turun tu apa, kita ada perayaan nuzul Quran. Nuzul tu maksud dia turun daripada satu tempat di atas turun ke bawah, kita panggil nuzul. Anzalna, anzala tu semua maksud dia turun daripada perkataan nazala. Wa Ya'jud wa Ma'jud. Dua bangsa, satu Ya'jud, satu lagi Ma'jud. Orang putih panggil Gog and Magog. Gog and Magog tu dalam Bible. Dia panggil Gog and Magog. Kemudian wa thalatha khusufat. Khusuf maksud dia apa? Gempa bumi. Ada 3 gempa bumi akan berlaku. Khasfun bil masyriq, ini saya kata timur tadi tu. Satu gempa bumi belah timur, wa khasfun bil maghrib, satu gempa bumi di belah barat, wa khasfun bil jaziratil Arab. Jazirah Arab ni duduk di tengah-tengah. Bagi orang yang mengkaji bumi ni, depa tahu pusat bumi ni sebenarnya terletak di Kaabah. Kaabah ni adalah pusat bumi. Paling tengah-tengah sekali ialah Kaabah. Jadi apa yang ada di belah timur Kaabah, apa yang ada di belah barat Kaabah, yang tu lah timur dan belah sana lah barat. Dia macam tu. Kena tengok kalau ikut modern science dia kata apa? Greenwich dia kata. Yang tengah punya. Garisan tengah bumi itu. Tapi kita orang Islam kena beriman Kaabah itulah pusat bumi. Yang paling tengah sekali. Sebab dalam hadis pun bagi tahu Jaziratul Arab ni adalah yang di tengah-tengah. Kemudian dia ada maghrib belah yang barat dan juga masyrik yang belah timur. Jadi Arab ataupun Mekah tu duduk di tengah-tengah sekali. Wa akhir dzalik nar. Yang paling terakhir sekali nar, api. Takhruj minal Yaman, akan keluar daripada Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan menghalau manusia pergi ke padang mahsyar. Baik. Kita pergi satu-satulah. Yang pertama sekali dukhan. Dukhan ni kalau ikut apa yang ditulis oleh Syekh Fahmi dalam ni, dia kata dukhan itu asap. Kalau di negara Arab, kalau pi tengok larangan merokok tu, dia tulis mamnu tadkhin. Mamnu tadkhin, daripada perkataan dakhan. Dakhan tu maksud dia asap. Dukhan maksud dia asap yang cukup banyak, sangat banyak, sampai tak nampak orang depan.
Setengah ulama kata nak tengok tangan sendiri pun tak nampak, punya tebal asap tu. Nah, itu dukhan, terlampau banyak asap. Nah, dia bukan asap biasa-biasa. Dukhan yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selesema. Nah, macam corona apa ada tu, menyebabkan penyakit seperti sesema, kan? Di kalangan orang beriman, dan akan memasuki segala rongga badan orang-orang kafir, lalu mereka menjadi menggelembung. Kemudian asap itu keluar semula daripada badan mereka. Jadi Nabi SAW berkata di akhir zaman nanti, sebelum keluarnya Dajjal, akan mai dulu sejenis asap, yang mana asap tu bila kena kepada kita akan jadi macam sesema. Kalau kita nak kata dukhan tu corona pun boleh juga. Pasal corona ni dia punya simptom sama macam sesema. Boleh jadi ini zaman dukhan. Lepas dukhan apa? Mula-mula dukhan, lepas tu Dajjal. Lepas ni Dajjal keluar. Kalau dukhan tu corona lah. Kalau corona kita pun tak tahu. Tapi kita kena tengok perkembangan semasa dan kaitkan dengan hadis Nabi. Kerana hadis Nabi ni semua benar lagi dibenarkan. Cuma apa yang dimaknakan dengan hadis tersebut, kita tak tahu secara hakikat. Saya mengajar di surau Said Ali di sana tu, di jalan terusan sana. Sana saya mengajar kitab khas pasal Dajjal saja. 2 hari lepas saya ada cerita tentang hadis punya lafaz. Dia ada 2 jenis. Dia sama macam Quran. Lafaz ada 2 jenis yang umum. Satu dipanggil sebagai lafzun hakikat, satu lagi lafzun majazi. Satu perkataan hakikat, satu lagi perkataan majazi. Hakikat ni ialah dari sudut bahasa kita mudah faham. Contohnya Quran sebut aqimus solah, kan, dirikanlah solat. Jadi itu hakikat. Itu adalah perkataan yang mudah difahami. Wa tu'tiyaz zakah, keluarkanlah zakat, berilah zakat. Hak tu perkataan yang direct, orang kata direct. Sekali baca kita faham dah yang Allah nak kita semayang dan mengeluarkan zakat. Ataupun apa cerita pasal bulan Ramadan, kan? Kutiba alaikumus siyam, kan? Diwajibkan ke atas kamu siam, iaitu puasa. Tak boleh dah nak pusing kot tempat lain. Nak kata siam ni maksud dia buat haji ke, semayang malam ke, semayang sunat ke, sedekah. Tak boleh pusing. Siam di situ maksud dia puasa. Jadi ini adalah lafaz hakikat. Dalam setengah perbahasan disebut ayat tu muhkamat, iaitu ayat yang mu'tamad. Kita sekali baca kita faham makna dia secara literal, direct translation, secara terjemahan terus kita boleh faham. Ada satu lagi kumpulan ayat di dalam Quran dan hadis, dia dikategorikan sebagai majaz. Majaz ni ialah dalam bahasa Melayu kita sebut kiasan, ataupun lafaz kinayah. Majaz ataupun kinayah sama kiasan. Jadi bila Nabi ataupun Allah berfirman dalam Al-Quran ataupun Nabi SAW bersabda dalam hadis, ada waktu Nabi akan guna perkataan-perkataan hakikat yang kita terjemah sekali baca boleh faham. Ada waktu Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz-lafaz kinayah, menggunakan perkataan-perkataan majaz, iaitu bahasa-bahasa kiasan. Jadi hadis-hadis akhir zaman, ulama-ulama pengkaji hadis akhir zaman, mereka kata majoriti hadis-hadis akhir zaman ialah berbentuk majaz, bukannya berbentuk hakikat, berbentuk kiasan, bahasa kiasan. Jadi kita tidak boleh memahami hadis-hadis akhir zaman ni secara literal, secara bahasa, secara terjemahan. Tak boleh. Dia mesti melihat kepada bahasa tu, bahasa kiasan yang dia punya tafsiran dia luas. Tafsiran dia boleh jadi sangat-sangat luas. Saya bagi contoh masa saya pergi ke surau Syekh Ali tu, saya bagi contoh dalam sebuah hadis ada menyebutkan Dajjal nanti bila dia mai, dia punya pergerakan dia sangat laju seperti angin. Dalam hadis tu bagi tahu, rih seperti angin, seperti hawa, seperti angin laju. Jadi bila kita fikir secara literal, kita akan faham yang Dajjal ini serupa macam watak fiction, watak magic, boleh terbang sana sini, serupa macam ataupun macam Piramli naik tikar terbang tu. Kita duk fikir tu imajinasi kita. Betul?
Padahal kalau kita tengok dari sudut kiasan, bila Nabi kata Dajjal ni bergerak di satu tempat ke satu tempat sepantas angin, cuba kita kias. Kita kias, dah nama pun kiasan. Kita kias dengan apa yang ada pada hari ini. Apa benda yang bergerak selaju angin? Banyak dah lah ni. Ada jet pejuang, apa Boeing kan 101 kan, apa Air Force One, apa Amerika presiden punya laju ke main tu. Lagi laju pada angin. Jadi kalau kita takwilkan bahawa Dajjal itu bergerak daripada satu negara ke satu negara menggunakan commercial flight, boleh, tak ada masalah. Sebab hadis Nabi yang berkaitan dengan fitan itu berbentuk majaz, berbentuk kiasan. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lain. Ada satu hadis menyatakan kenderaan kepada Dajjal ini ialah himar, iaitu keldai yang berwarna putih, abyad, warna dia putih. Dan dia punya uzun, Nabi SAW bagi tahu uzun 40 hasta. Dia punya hasta panjang, telinga panjang dia 40 hasta belah kanan, belah kiri 40 hasta panjang dia. Keldai itu warna putih dan makanan dia ialah api. Bila kita fikir balik, mana ada keldai yang makan api, punya panjang telinga sampai 40 hasta, warna putih. Keldai warna putih itu pun sendiri pun dah pelik dah, kan? Tapi Nabi bagi tahu Dajjal akan naik itu sebagai kenderaan dia. Jadi kita dapat faham itu adalah bahasa kiasan. Sebab kalau Nabi menggunakan bahasa secara hakikat, kan? Dan kita fahamlah makna dia apa? Makna dia kapal terbang lah, kan? Sebab dia makan api, warna putih, panjang, kan? 40 hasta. Warna putih lah ni, semua commercial flight semua warna putih, kan? Jadi dia terbang sana sini sepantas angin. Bila kita gabungkan dengan hadis yang pertama tadi, sepantas angin, kena dah tu di zaman kita. Lah ni cuba kita fikir, Nabi SAW sebut hadis tu 1400 tahun yang lalu. Kapal terbang ada pada tahun 18 lebih, kan? Tahun 18 lebih apa, adik-beradik Wright apa semua tu, Wright brothers tu kan, mereka buat kapal terbang tahun 18 lebih ke. Jadi beza dengan zaman Nabi ni 1000 tahun. Lepas 1000 tahun baru wujud kapal terbang tu. Baru wujud kapal terbang tu. Jadi kalau Nabi SAW menggunakan perkataan kapal terbang, aeroplane, flight, tayyarah, dalam bahasa Arab disebut tayyarah, macam mana para sahabat nak faham? Macam mana para sahabat nak faham? Pasal mereka berada di satu zaman kapal terbang tu belum wujud lagi. Teknologi yang belum mai kat kita tak tahu nak sebut apa. Dulu masa saya kecil-kecil, saya tak rasa macam orang kata mustahil lah ada telefon yang ada warna, boleh touch screen, tak terlintas pun. Kita rasa telefon 3 sekupang tu cukup hebat dah. 3 sekupang tu, ketent, 3 sekupang tu, kita rasa cukup hebat dah tu. Tak terbayang boleh ada, boleh 3G, boleh 4G, 5G, boleh video call, kan? Duduk di luar negara, boleh nampak muka jelas, cakap direct terus. Dulu duk nampak benda tu dalam kartun je. Cerita Power Rangers, duk cakap dengan bos dia tu dekat dekat jam tu, keluar gambar. Duk tengok dalam Power Rangers je. Ini bohong lah ni, tak mungkin ada. Tengok ada zaman lah. Satu benda yang kalau zaman tu sebut, zaman kita belum pernah tengok, dia jadi tak boleh nak comprehend lah. Dia tak masuk lah dalam kepala kita. Jadi kalau 1000 tahun punya gap baru sampai kapal terbang tu, macam mana Nabi nak menggunakan bahasa hakikat? Maka Nabi SAW menggunakan bahasa majaz, iaitu perkataan-perkataan yang sudah ada di zaman tu. Himar, keldai, ada dah zaman tu, fahamlah kenderaan. Kalau pakai sayarah, kereta, tak faham dah. Pasal kereta main 1000 tahun lepas tu, kan? Jadi apa yang dimaknakan dengan dukhan apa semua ni, dia adalah satu berbentuk majaz. Antara apa orang kata kelah-kelah ilmu fitan yang saya biasa duduk dengan para ulama, mereka kata ada banyak kemungkinan dukhan ni apa benda. Yang pertama mereka kata kemungkinan ialah penyakit. Penyakit yang kita tak nampak halui, iaitu virus, wabak. Benda duk ada lah ni. Ulama kata bila kena serupa macam kena sesama. Duk ada lah ni. Mungkin saja. Sebab benda tu kias boleh jadi apa pun. Mungkin saja itulah dukhan. Yang mana terkena, dia bukan terkena di tempat kita saja, tapi satu dunia. Dia jadi pandemik, satu wabak satu dunia.
Kalau duduk di tempat kita saja, dia tak jadi pandemik, dia tak jadi global punya masalah. Tapi bila dukhan, dia mai, dia kena satu dunia. Jadi bila kena, dia jadi sesama. Boleh jadi dukhan itu ialah penyakit virus, wabak, macam-macam wabak duk mai lah ni. Dah habis COVID-19, mai 21 pula. Kan? Mutasi sana, mutasi sini. Lepas ni mungkin ada COVID 22, 23, 24, Allahualam. Berapa banyak, berapa puluh virus dia nak berkembang bersama dan kita tak nampak di mata kita. Kan? Boleh jadi, saya tak kata confirm, boleh jadi. Itu salah satu ulama kata kemungkinan ialah penyakit. Penyakit yang akan melanda satu dunia. Bukan Parit Buntang saja. Bukan Penang saja. Bukan Malaysia saja. Satu dunia akan kena. Dan kalau terkena seperti sesama. Ni pun apa, Syekh Fahmi pun dia mengambil pendapat yang ni. Mengambil pendapat bahawa dukhan itu ialah apa, penyakit. Yang bila kena dia jadi macam sesama. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang saya dapat daripada guru saya, katanya kemungkinan besar akan berlaku perang yang melibatkan asap yang cukup banyak. Tak lain tak bukan perang itu ialah perang nuklear. Pasal dulu perang pakai pedang, tontang, asap tak banyak. Mai ke perang dunia pertama, asap dah semakin banyak. Mereka guna bom, guna pistol, guna senjata api. Perang dunia kedua semakin moden, mula duk terbang sana sini, lepas sampai mereka lepas Hiroshima, Nagasaki, turunkan bom atom di sana. Amerika turunkan bom atom di sana sampai mereka menyerah kalah, menyebabkan dia punya asap, dia punya tebal, dia pergi berapa radius, berapa puluh ratus kilometer tu kan. Dan di akhir zaman ni kita nampak perang nanti tak ada dah lah. Serupa macam yang kita duk faham zaman dulu, semua duk perang daripada jarak jauh ya. Sebab masing-masing ada senjata nuklear. Senjata nuklear. Di India ada senjata nuklear. Kawan dia sebelah Pakistan pun ada juga. Tu duk main tarik tali tu. Dia pun berkelahi. Tapi duk main tarik tali. Sebab siapa yang start dulu sekali jadi perang besar. Bila perang besar dia libat nuklear. Hang nuklear aku nuklear hang, dua-dua habis. Tak dia apa. Jadi bila mereka nak berkelahi, sekali buat rundingan damai balik. Sebab takut menjadi satu perang yang besar. Kan? Di India, Pakistan ada nuklear. Bila-bila masa boleh meletus. Di Israel, antara paling banyak sekali senjata nuklear. Antara paling banyak. Dia panggil warhead. Warhead tu, dia punya atom tu lah. Letupan tu. Ada berapa ratus dah hari tu, saya tengok. Di Amerika memang dah ada dah. Mereka lah satu-satunya negara yang melepaskan bom nuklear. Ketika di Jepun dulu. Jadi bila berlakunya perang yang melibatkan nuklear ni, satu dunia akan dipenuhi dengan asap. Satu dunia akan dipenuhi dengan asap. Sebab kalau satu tempat saja meletup, tak apa. Ni bila berlaku perang dunia, melibatkan dunia, semua tempat akan berasap. Dan asap dia ni ada orang panggil radioaktif. Ada radioaktif yang akan menyebabkan sakit kalau kita kena. Jadi semua masing-masing akan duduk dalam rumah, duduk sengak dalam rumah, jangan keluar. Kalau keluar sakit. Keluar je sakit sebab terkena dia punya radioaktif dia. Kita sedut dia punya asap dia yang sangat tak elok tu lah. Itu tafsiran yang kedua, berlaku perang. Dan ini ada sandaran dia. Ada sandaran dia. Dalam hadis ada disebutkan akan berlaku perang yang sangat besar, paling besar sebelum kiamat. Perang itu dalam hadis Nabi sebut sebagai Malhamatul Kubra. Bahkan Imam Ibnu Kathir buat kitab khas. Membahaskan tentang Malhamatul Kubra tadi ni. Iaitu perang dunia paling besar yang melibatkan peperangan antara Dajjal dan pengikut-pengikut dia dengan Imam Mahdi, dengan Nabi Isa, dengan orang-orang Islam. Dua grup akan perang yang cukup besar di seluruh dunia. Disebut Malhamatul Kubra. Jadi kalau bukan perang nuklear sekalipun, perang dunia tetap akan berlaku, lambat atau cepat. Jadi kita kena bersedialah. Pasal Nabi cakap kita kena beriman. Wajib kita beriman. Jadi bila tak tahu, tapi kena ada persediaan. Sebab orang Islam ni dia sentiasa bersedia. Bersedia dari sudut apa? Dari sudut kemahiran hidup. Macam orang dulu-dulu bila Jepun mai serang, depa ada kemahiran hidup. Depa boleh hidup hanya dengan makan ubi kayu. Belakang rumah ada pisang. Tanam pokok pisang. Beras sentiasa simpan.
tok saya ni sentiasa simpan beras. Bila beli beras ni, dia mesti ada satu cawan, dua cawan, mut kecil, satu cupak tu, satu dua cupak, dia akan bubuh dalam tu bekas yang lain. Beringat, dia kata. Beringat. Zaman lah tak ada orang beringat ni. Tu bila mai masalah pandemik apa semua ni, keluar kenyataan dalam surat khabar berapa puluh persen, 80% ke 85% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan. Tak ada simpanan. Duk harap KWSP lah. Simpanan sendiri tak ada. Duk kira nak joli lah. Selagi boleh pakai-pakai. Tak ada fikir untuk apa orang kata beringat-beringat ni tak ada. Duit darurat tak ada. Saya teringat kalau tok nenek saya dulu, depa ni sentiasa ada duit bawah bantai. Ada celah-celah kain pelikat tu mesti ada duit. Dan duit apa ni? Duit darurat dia kata. Lah tak ada dah, tak ada. Pasal hidup kita selesa dan kita rasa kita takkan berlaku apa-apa masalah. Tu yang mai belum perang lagi ni. Pandemik saja mai. Habis bunuh diri saja 300 lebih lah. 300 lebih hari tu statistik keluar daripada balai polis. Keluar dekat surat khabar 300 lebih. Sepanjang berlakunya lockdown bulan 3 2020 sampai hujung tahun bulan 12 300 lebih. Tu yang dilaporkan, yang tak dilaporkan, yang tak tahu hilang ke mana apa semua, Allahu a'lam. Bunuh diri. Pasal tak buat apa-apa persediaan. Dia kalau dia menega satu tu saja, tak ada backup, tak ada apa. Kalau dia kerja satu tu saja, tak ada kebun, tak ada apa. Kalau hak kerja tu habis. Kan? Duit apa tak ada, hutang banyak, kan? Makan apa semua tak ada, akhir sekali bunuh diri. Bunuh diri ni straight masuk neraka dah. Tak ada kira-kira dah, tak ada pendakwaan dah. Jadi kena hati-hati. Bila Nabi bagi tahu benda ni akan mai, kita kena buat persediaan. Persediaan dari sudut kita punya kemahiran hidup tu paling penting. Kena belajar sekurang-kurangnya, kena pandai menanam, kan? Kita ada kebun, duk tanam pokok ke, pisang ke, apa ke, sebagai. Kalau tak pun kita ada lah, kita punya mah, kan? Sebab bila-bila masa kita punya monetary system kita pun boleh collapse, boleh jatuh. Jadi macam duit pokok pisang Jepun dulu, punya duk kumpul sekali habis. Duit berlembak. Kebun apa semua jual habis lah. Pasal nak dapatkan duit retas pokok pisang tu. Dalam pokok pisang Jepun balik negara mereka, kita duduk dengan duit pokok pisang nak buat apa? Apa pun tak jadi. Jadi orang dulu-dulu ni cukup banyak beringat pasal banyak benda berlaku kat mereka. Mai tang kita tak berlaku apa-apa kat kita tak beringat. Ni bila kena corona ramai dah mula beringat. Ramai dah mula bekerja 2-3 kerja. Buat side income sini, side income sana. Mula dah ada yang nak simpan mah lah ni, bisnes mah tu dia naik. Orang baru sedar nak simpan mah. Orang simpan mah dah berpuluh tahun dah. Orang kaya simpan mah, ada lombong, ada underground bunker apa semua, simpan sampai berapa tahun. Kita bila kena pandemik baru kali nak simpan mah. Kalau simpan mah tahun 2000 dulu tuan-tuan, RM36 1 gram. Tahun 2000, lah ni 2021, 263 per gram. Tahu dia? Naik 600%. 620%. Punya banyak ni. Tu orang kata orang yang beringat sediakan payung sebelum hujan. Ni kita belajar hadis-hadis akhir zaman, tujuan dia bukan untuk dengar. Betul balik tidur. Tak jadi apa. Baik, tak payah belajar hadis akhir zaman. Hadis akhir zaman tujuan kita mengaji ni supaya kita dapat kesedaran untuk kita ni sama-sama buat persediaan. Dari sudut fizikal kita, dari sudut mental kita, dari sudut harta kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu, hadis sahih di riwayat Bukhari, Nabi SAW beritahu di akhir zaman nanti harta yang paling terbaik sekali bagi seorang Muslim ialah sebidang tanah yang jauh daripada manusia. Dan di dalamnya ada makanan yang dihasilkan sendiri. Dia tanam pokok, tanam pisang, tanam ubi kayu, dan dia ada bela ayam itik sikit, lembu kambing sikit, dan di tanahnya itu Nabi SAW beritahu matar. Matar, iaitu hujan turun. Makna kata ada sumber air lah. Ada air, ada makan minum, ada tanah jauh daripada orang. Jauh sikit daripada orang duduk di kampung-kampung ke, tanah kebun ke apakah. Itu adalah harta yang terbaik bagi seorang Muslim di akhir zaman. Nabi tak kata saham syarikat ke, aset tu ke, kereta mahal ke. Nabi tak kata tu. Nabi kata tanah. Pasal betul, kalau berlaku apa-apa, kita tinggal habis semua pekan ni. Tinggal kereta mahal macam mana pun tinggal. Semua orang pakat lapak cari makan. Yang ada kebun selamat.
Tak ada kebun, nak buat apa? Hidroponik. Kan? Duduk di flat-flat tu nak buat apa? Ni benda Nabi dah abad, bukan Nabi tak abad. Jadi kita mau buat persediaan berlaku malhamatul kubra, dukhan dan sebagainya ni sebelum kedatangan Dajjal. Kena beringat. Sekurang-kurangnya kalau tak mau beli tanah apa, beli mah. Simpan 1 bulan 1 gram, 1 bulan 1 gram. Ataupun sebulan sedinar. Sedinar ni 4.25 gram emas. Dan nilai itu ditetapkan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab yang standardiskan ataupun standardkan berat dinar dan dirham. Kalau dinar, berat yang diputuskan oleh kerajaan Sayyidina Umar sehingga ke hari ini diguna pakai ialah 4.25 gram. Itu dinar. Emas. Dinar tu maksud dia emas lah. Kalau satu lagi dirham. Dirham tu perak. Perak ni dia punya berat dia 2.975. Lebih kurang 3 gram. Kalau kita tengok harga semasa semalam tadi saya tengok 261. 261 per gram. Kalau darab dengan 4.25 bersamaan 1109 ringgit. Tuan-tuan, dalam satu hadis saya baca, Nabi SAW pernah memberi sekeping dinar, sekeping emas dinar yang berat dia 4.25 gram. Nabi bagi kepada satu orang sahabat. Nabi suruh dia pergi ke pasar. Nabi bagi tahu apa nama dalam bahasa Arab dia panggil apa tu? Khuruf, tashtari khuruf. Beli seekor, dia bukan khuruf, dia syatun. Tashtari syatun min suq. Beli seekor kambing daripada pasar. Ini sekeping dinar untuk kamu. Makna kata zaman Nabi harga seekor kambing sekeping dinar bersamaan 4.25 gram emas. Lalu ni cuba kita tengok 4.25 gram emas darab dengan 261 ringgit per gram lah ni. Bersamaan 1109 ringgit. Harga seekor kambing tak tu? Harga seekor kambing tak? 1000 ringgit. Harga seekor kambing. Anak saya 5 orang dah duk buat. Setiap kali mereka lahir hari ke-7 memang saya akan buat akikah. Beli masa anak pertama masa tu 800 ringgit. 800, 700, 800 lagu tu. Mai anak kedua dah naik 900 dah. Mai ke anak ketiga keempat dah mula naik 1000. Dah mula naik 1000. Jadi harga tu bila saya tengok masa anak pertama saya tahun 2013, masa tu betul 1 dinar bersamaan 800 ringgit. Sebab masa tu 1 gram berapa duit ya? 2013. 2013. 2013 betul ya? 2013. Jadi masa tu 1 gram berapa duit ya? 800 lebih dapat beli seekor kambing. Jadi cerita dia, kambing punya harga tak pernah turun, tak pernah naik. Kalau kita menggunakan dinar sebagai monetary system kita, sebagai kita punya sistem kewangan kita. Sebab tu kalau nak selamatkan harta-harta kita, Nabi SAW pesan tukarkan kepada dinar dan dirham. Nabi yang pesan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis tu Nabi SAW bagi tahu, mafhum dia lebih kurang, sayati zaman la yanfa' biha syai'un illa abyad wa asfar. Akan sampai satu zaman, ini hadis akan sampai satu zaman di mana semua mata wang tidak akan bernilai lagi. Semua dolar, RMB, rand, dinar, Kuwait dinar, Jordanian dinar, yuan, rupiah, rupi, semuanya Nabi SAW bagi tahu tidak akan bernilai lagi. Hak mana simpan juta-juta tu teriak dia, tak ada nilai lah. Jutawan, mana ada dalam bank, ada berapa juta? Ada 5 juta. Sekali mai sesuatu tak tahu benda apa, tapi Nabi bagi tahu akan menyebabkan semua monetary system collapse. Semua jenis duit akan hilang nilai dia. Sayati zaman, akan datang zaman tu Nabi SAW bagi tahu. Dan semuanya tidak bernilai illa abyad wal asfar,
kecuali dua benda sahaja yang bernilai. Yang pertama abyad, iaitu mata wang putih, dan asfar, mata wang kuning. Tak lain tak bukan, itulah emas dan perak. Jadi Nabi SAW sendiri suruh simpan di akhir zaman. Ni persediaan tuan-tuan, ni bukan serta dunia ni. Ni bukan serta dunia. Orang kata apa takut mati ni pun. Tak. Kita takut iman kita hilang, bukan takut mati. Orang Islam tak takut mati. Kita takut mati dalam keadaan tak beriman. Macam mana? Harta kita hilang, kita jadi gila, bunuh diri, hilang iman. Harta kita hilang, nak makan tak ada, terpaksa murtad untuk pergi minta makanan daripada Dajjal. Iman kita hilang. Hak tu yang kita tak mau. Tapi kalau kita ada dinar kita, dirham kita, kebun kita sendiri, makanan kita sendiri, Dajjal mai lah dengan roti dia, dengan segala kemewahan dia. Aku tak mau pergi kat hang, aku ada semua benda. Dia nak buat apa kat kita? Tak boleh buat apa. Sebab dia bukan nak bunuh kita, tuan-tuan. Dajjal datang bukan nak bunuh kita. Kalau dia bunuh kita, dia hantar kita straight masuk syurga. Sebab siapa yang dibunuh Dajjal, matinya mati syahid. Jadi Dajjal tak mau bunuh kita. Sebab dia bunuh kita, serupa dia post laju kita masuk syurga. Nah, tujuan dia datang, nak sesatkan kita. Buat apa dia nak bunuh kita? Sebab itu dalam hadis menyebutkan, apabila Dajjal datang ke satu kaum, kaum itu ikut dia, maka dia bagi segala kemewahan apa semua kepada kaum tersebut. Kemudian apabila dia pergi kepada kaum yang kedua, dia tawarkan, nak dah ikut aku. Kaum tu tak mau. Kaum tu tak mau, maka Nabi SAW beritahu, Dajjal pun taroka, tinggalkan mereka. Dajjal tak buat apa pun kat mereka. Tetapi selepas Dajjal tinggalkan mereka, mereka punya kebun habis. Tak menjadi, menatang-menatang mereka semua jadi kurus kering, kena penyakit. Harta-harta mereka semua hilang. Tiba-tiba muflis. Nah, Dajjal ni dia duk main dengan harta kita aja. Dia main dengan harta kita sebab dia tahu kita ni bila tak ada harta, kita terdesak, miskin, tak ada makan. Mula sanggup jual agama demi gardenia. Time corona ni, gardenia ni orang borong. Padahal boleh dia punya hayat dia 3-4 hari ya. Dia beli satu bakul besar tu, lalah dia pergi buang lagu tu saja. Orang lain nak mai beli tak boleh. Tu gelabah, panik apa semua. Bila kata nak buat PKP, pakak penuh Maidin bos semua penuh. Rupa macam esok tak buka Maidin tu. Esok buka lagi. Boleh je nak pergi beli barang esok. Kerajaan kata boleh keluar 2 orang pergi beli barang sepanjang PKP. Duk kan nak pergi beli barang mula-mula tu. Habis. Gardenia ke, Massimo ke, clear habis semua. Takut lapak punya pasal. Itu Dajjal tak main lagi tu. Kalau Dajjal main nanti, Nabi SAW beritahu sebelum Dajjal datang, akan ada tahun-tahun kemarau. Iaitu berlarutan selama 3 sanawat. 3 tahun. 3 tahun akan berlaku kemarau dan kekurangan makanan. Dajjal akan datang pada tahun Rabi'ah yang keempat. Dia akan datang bawa segala kemewahan, makan, minum, apa semua. Dan dia offer, siapa nak mai sini? Siapa nak mai sini? Saya bagi makan, nak salurkan bantuan. Kita dengan lapar, dengan dahaga, anak-anak teriak, semua nak makan. Tak jual ke iman kita masa tu, tuan-tuan? Jual. Sebab tu Nabi SAW pesan dah, harta yang terbaik. Nak selamat iman kamu, selamatkan dulu harta kamu. Sediakan kebun dulu untuk diri kamu. Nah, macam orang tua-tua dulu lah. Ya, orang tua-tua dulu, mereka beringat. Kita ni lupa, ni nak bagi peringatan balik. Berdasarkan hadis. Kalau orang tua-tua dulu berdasarkan pengalaman. Pengalaman kena dengan komunis, kena dengan Jepun, kena dengan British. Ni berdasarkan hadis. Benda akan mai tak lama lagi. Corona mai, jadi peringatan baru bagi kita. Kita buat persediaan selepas ni, insya-Allah. Tu Dajjal. Kemudian binatang besar yang akan keluar di sekitar Bukit Safa di Mekah. Kalau tuan-tuan pergi umrah, mula-mula sekali kita akan masuk ke Kaabah, kita akan buat tawaf lah. Buat tawaf 7 kali. Lepas tu kita pergi ke belah kanan sana tu ada sa'i. Nah, daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kita akan jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih kurang setengah kilometer ke 1.5 kilometer macam tu lah. Letih lah jalan tu kan. Ulang alik. Tapi boleh berhenti tengah-tengah. Ada air zam-zam di tengah-tengah tu. Boleh berhenti minum. Baik, jadi kalau tuan-tuan perasan yang biasa pergi umrah lah. Saya dulu tiap-tiap tahun pergi umrah pasal saya mutawif. Bawa jemaah pergi umrah. Jadi bila saya bawa jemaah saya akan pergi dekat Bukit Safa. Bukit Safa. Saya bagi tahu kat mereka, di sinilah tak lama lagi
dabbatul ard akan keluar. Pasal adalah hadis bagi tahu macam tu. Ini dabbah ni dia akan keluar ke mana? Dia akan keluar daripada celah-celah bukit di Bukit Safa. Ini Bukit Safa, lepas tu ada Bukit Marwah di sana. Bukit Marwah tu, depa dah tak reserve dah. Ada macam sikit-sikit je, batu kecil-kecil je. Depa dah simen dah, ada timbul sikit-sikit. Ramai orang duk sana, depa duk tahallul di sana. Kan sebab pengakhiran dia di sana. Start daripada sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, tujuhnya habis di sana. Jadi pakat-pakat gunting rambut di sana. Dan di sana adalah bekas-bekas batu-batu daripada Bukit Marwah. Tapi bukit yang masih depa simpan sampai sekarang ni, dia bubuh cermin. Dia bubuh cermin, kita boleh nampak. Itulah Bukit Safa. Saya tanya ustaz saya, apa siapa? Marwah depa tutup, Safa depa buka. Ustaz saya kata saja nak bagi natang tu keluar. Kalau dia simen nak keluar ke mana? Betul ke? Saya pun pasal Marwah depa simen tutup semua. Ada sikit-sikit je nampak dia punya hujung-hujung batu dah. Hak Safa ni dia sampai 2-3 lapis, dia 2 tingkat ke 3 tingkat. Sampai di bawah sana pun ada dia punya bukit dia tu. Depa siap tutup dengan cermin apa semua cantik. Dah jadi macam muzium. Di situlah Bukit Safa. Dan daripada Bukit Safa tu nanti akan keluar dabbatul ard. Yang mana dalam hadis disebutkan dabbatul ard ni dia akan keluar, dia akan bawa 2 benda. Yang pertama dia bawa tongkat, yang kedua dia bawa cincin. Tongkat itu tongkat Nabi Musa, cincin itu cincin Nabi Sulaiman. Bang dulu kan macam mana? Terus. Jadi dia akan bawa tongkat Nabi Musa dan Nabi Sulaiman punya cincin. Banyak hadis berkenaan dengan dabbatul ard ni, tapi saya tak mau panjangkan lagi, tak habis lagi. Baik, matahari akan terbit daripada tempat tenggelamnya. Maka pada saat itu Allah Ta'ala tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat dari orang yang berdosa. Baik. Jadi ini turutan tuan-tuan, dia ikut turutan. Mula-mula sekali mai dukhan, penyakit ke, perang ke, corona ke, wallahu alam. Tapi dia akan mai secara global satu dunia. Lepas saja manusia ni tertekan dengan masalah dunia. Tuan-tuan jangan ingat pandemik COVID-19 ni yang terakhir. Banyak lagi nak main ni. Kalau ikut dalam hadis, berlambak lagi nak main. Tekanan ekonomi, kekurangan makanan. Bahkan UN, United Nations, mereka bagi amaran awal tahun hari tu. Mereka kata lagi 5 ke 6 bulan dijangka akan berlaku kebuluran yang dahsyat di beberapa negara. Harap-harap negara kita tak kena lah. Makanan akan banyak yang tak ada, stok makanan tak ada. Pasal setahun yang lepas dia buat lockdown apa semua, menyebabkan banyak bisnes yang dah tutup. Jadi orang yang ada farm, ada kebun apa semua pun yang menghasilkan makanan apa semua ni pun tak boleh nak jalan, tak boleh nak bayar, terpaksa tutup dan sebagainya, menyebabkan food shortage, menyebabkan kekurangan makanan. Jadi dia kata dijangka lagi 5 ke 6 bulan akan berlaku kekurangan makanan, stok makanan. Jadi bila depa dah habaq lagu tu, beringat-beringatlah. Belilah kurma ke apa ke. Cerita pasal kurma ni saya kena bagi tahu hadis dia sebelum saya terlupa. Dalam hadis Nabi SAW ada bagi tahu di akhir zaman ni kita kena simpan, Nabi SAW kata kurma, kena simpan kurma. Dalam banyak-banyak makanan yang Nabi suruh simpan, Nabi suruh simpan kurma. Hadis tu diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi bercakap kepada Aisyah, Nabi bagi tahu, wahai Aisyah, ketahuilah rumah yang tidak ada kurma disimpan di dalamnya, keluarganya akan kebuluran. Keluarga dia akan kebuluran. Jadi saya ni bila saya mengaji hadis, saya baca hadis yang tadi tu, saya tak terlintas pasal corona ke, pasal musibah ke, perang dunia. Saya tak terlintas. Saya duk fikir Nabi kata siapa simpan kurma dalam rumah dia akan diberkati rezeki dia. Makna kata dia takkan kebuluran. Tapi kalau tak simpan, keluarga dia akan kebuluran. Jadi saya mengamalkan di rumah saya sentiasa ada kurma. Sejak saya mengaji hadis tu sampai lah ni, rumah saya sentiasa ada kurma. Sekurang-kurangnya 1 kotak Yusuf Tayyub punya tu. Sekurang-kurangnya. Niat untuk dapatkan keberkatan rezeki. Sebab Nabi bagi tahu siapa tak simpan kurma dalam rumah dia, keluarga dia akan kebuluran. Macam-macam kita boleh tafsir. Kemungkinan keberkatan rezeki akan hilang.
Ataupun Nabi mungkin bercakap tentang penyimpanan makanan yang mana tak lama lagi akan berlaku kekurangan makanan yang menyebabkan saling berbunuhan untuk mendapatkan makanan. Jadi orang yang duduk di rumah ada simpan kurma dalam rumah dia, dia akan selamat. Boleh jadi juga. Jadi saya simpan saja untuk pelbagai kemungkinan. Simpan saja. Dan saya dapati bila saya niat simpan kurma, mudah dengan niat supaya anak bini saya ni tak kebuluran, tak kelaparan, rezeki tak putih, alhamdulillah. Saya mana ada kerja tetap apa, saya student. Duduk di Jordan, tak ada beasiswa, tak ada pinjaman apa, PTPTN marah apa semua tak ada. Saya cowboy lah, pergi Jordan, bawa anak bini apa semua, pergi anak 3 orang, balik mai jadi 5, beranak di sana 2 orang. Dalam keadaan tak ada bantuan, tak ada apa, siapa pun tak bagi bantuan apa semua, saya menega lah apa semua di Jordan ni, jual nasi lemak di sana. Tapi tak pernah kebuluran, tak pernah merasakan orang kata kefakiran, walaupun dari sudut logik kerja tak ada, gaji tak ada, apa pun tak ada. Dah lah duduk di Jordan tuan-tuan, 1 dinar duit depa RM6 duit kita. Kos hidup sangat mahal. Saya kira mai sebulan mau 2 ke 3 ribu untuk saya duduk di sana. Duduk di sana sebab saya di sana pakai kereta, minyak pun mahal di sana. Minyak di sana 1 liter RM5.8. Kita berapa duit? RM2 ya. Minyak naik kata RM2 sekupang, RM2.2. Di sana RM5.8. Setiap kali saya buat urusan visa, saya kena pergi ke Amman sebab saya duduk di Irbid. Kena pergi ke Amman, dia punya perjalanan dia sejam setengah. Setiap kali pergi, saya kena buh minyak RM100. Pergi saja, balik RM100. Minyak saja. Minyak punya mahal. Tapi nak Abang Mai kata, berkat saya simpan kurma, pergi mana pun ada kurma. Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan rezeki daripada merata jalan yang tak disangka-sangka. Walaupun dari sudut akal logik ni, dengan tak ada kerja, pendapatan tetap apa semua, tak ada sebab dia. Tapi rezeki duk mai. Rezeki duk mai, tak ada kebuluran, tak ada kefakiran. Anak-anak saya siap tambah lagi 2 orang di sana. Hospital swasta pula tu. Seorang 2,000. Dan semua anak-anak saya hari ke-7 sembelih akikah. Orang lain kata kadang sampai sebulan, 2 bulan pun semua. Dia sebenarnya akikah ni sembelih pada hari 7, tak semestinya kenduri. Kita duk tangguh akikah ni. Akikah kita tangguh pasal tak kena cuti. Nak kumpul dulu adik-beradik. Nak kena panggil semua orang. Fahamkan betul-betul. Hari ke-7 kelahiran ni, kalau kita tak ada anak kecil, cucu kita habang kat depa. Hari ke-7 kelahiran, hari isytihar nama nah. Hari isytihar nama, bagi nama. Kalau macam saya, anak-anak saya tak bagi nama apa langsung. Hari ke-7 baru saya akan telefon untuk guru saya, minta nama. Dia akan bagi nama anak-anak saya semua nama-nama Nabi. Zakaria, Yusuf, Yahya, semua bagi nama Nabi. Dan pasal tok guru saya suka nama-nama Nabi. Saya terima dia dengan hati yang reda, tak ada masalah. Saya pun suka juga. Baik, isytihar nama. Lepas tu cukur rambut. Kemudian timbang rambut tersebut dan nisbahkan kepada harga emas masa. Kalau rambut dia 1 gram, kita timbang 1 gram rambut dia, maka kita mengeluarkan sedekah sebanyak nilai emas rambut tersebut. Kalau rambut dia 1 gram, lawan ni 261, kita keluarkan sedekah RM261. Biasa saya akan tambah jadi 300 kan, bagi genap pun. Kan? Jadi bagi sedekah pada orang miskin. Itu yang kedua, cukup. Kemudian khitan. Sunat ni disunatkan pada hari ke-7. Nabi SAW ketika Hasan dan Husin lahir, Nabi SAW khatankan mereka pada hari ke-7. Mai kat kita kata kesian lah, kecil lagi dia kata. Tunggulah besar sikit, darjah 5, darjah 6, bagi mandi sungai apa semua, bagi dia kecut kan, baru potong. Kita bila saya banyak mengembara tuan-tuan, duduk di Afrika saja 6 tahun, duduk di Jordan 4 tahun. Ziarah negara-negara Islam lebih 50 negara. Saya suka berjalan. Backpack punya, bawa belakang jalan saja. Merata saya pergi negara. Dan saya dapati di Malaysia saja negara Islam yang sunat anak-anak umur 10, 11 tahun. 12 tahun baru sunat, 10 tahun baru sunat. Bila saya cerita benda ni dekat Muslim di luar sana, di Jordan ke, di Afrika ke, depa marah balik kat kita. Depa kata, kami di sini hari ke-7 tu potong dah. Sebab hadis Nabi ajak macam tu.
Hadis Nabi ajar lagu tu. Yang keduanya, budak-budak tak sakit. Tak sakit. Sebab dia punya, kalau bahasa sains dia panggil pain receptor. Pain receptor ni, urat untuk rasa sakit tu belum aktif lagi. Jadi bila kita potong, dia akan baik dalam masa 3 hari saja. Anak saya 3 orang laki-laki. 3 sunat pada hari ke-7, betul 3 hari kering. Macam tak ada apa. Tapi kalau kita potong umur 11, umur 12 tu, kadang sampai sebulan. Tak kira bentan, masuk angin, masuk ayam apa. Kena pantang telur, kena pantang ikan keli lah apa. Ayam tak boleh makan. Kan? Jenuh pujuk, beli game, beli ni, beli tu kat dia. Dia duk kira syok duduk kat situ kan. Tak payah pergi sekolah, tak payah pergi apa, syok kat dia lah. Terganggu dia punya solat dia punya sekolah dia terganggu. Saya sunat anak-anak saya 3 orang anak lelaki, hari ke-7 3 hari, hari ke-3 kering. Kering macam tak ada apa tu. Sebab budak-budak ni Allah SWT cipta waktu bayi, dia punya sel dia tu sangat laju. Bila dia luka ke apa ke, sangat cepat dia sembuh. Bahkan dia tak rasa sakit pun. Kita rasa kesian, sebenarnya tak rasa sakit. Potong, mereka akan ikat, sat saja sembuh. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Khitankan anak ketika hari yang ke-7. Kemudian sunnah hari kelahiran, sembelih akikah. Dan kalau berkemungkinan, kenduri sekali. Sembelih dan kenduri. Tapi kalau tak kena hari, kita tak tahu cucu kita beranak bila. Hari ke-7 tu kata kena hari Selasa. Orang kerja, siapa nak main makan kenduri? Kan? Boleh je, buatlah kenduri belah malam, hantar mai buat kenduri di masjid surau, bungkus siap-siap, boleh, tak ada masalah pun. Tapi kalau jenis nak buat kenduri besar-besar, nak kena ada renda-renda, kena ada marhaban mai, nak buat tengah hari, makan tengah hari, yang tu boleh pilih hari yang lain, tapi sembelih tu pada hari ke-7. Saya sekali saja saya dapat anak-anak saya kenduri dan sembelih pada hari ke-7. Yang lain-lain semua saya sembelih hari ke-7 tapi kenduri pada hari lain sebab tak kena hari. Mak kita nak buat kenduri, nak buat marhaban apa semua. Bila free? Bulan depan. Okey, tak apa bulan depan tapi sembelih hari ke-7. Simpan tempat beku. Bulan depan barulah masak. Buat kambing golek apa semua. Kan? Tu cara dia. Jadi kita kena biasakan balik amal-amalan sunnah ni. Amal-amalan sunnah ni kena bagi biasa balik. Jangan duk kira nafsu kita. Serupa macam perkahwinan lah. Perkahwinan tu sunnah Nabi. Walimatul urs, perkahwinan, kenduri kendara ketika kahwin tu sunnah Nabi. Tapi lama kelamaan dia dah tak jadi sunnah dah. Dengan karaoke dia, dengan hingap, kadang kita main kenduri pun nak cepat balik tu. Speaker dia halau kat kita. Bukuk punya kuat. Nak bercakap, kita jumpa member lama, member sekolah, dah kan sama-sama sekolah. Sembang dengan dia, dia tak dengar, kita tak dengar, balik tu speaker tu pusing kat kita, buka lagu punya kuat. Tak apalah nak buka lagu, buka slow-slow sudah lah. Dia nak bagi nampak meriah. Jadi bila ramai orang dah mula jadi benda tu sebagai adat, sunnah dah ditinggalkan, maksud dia dah jadi lain, dia dah jadi tak berkat, tuan-tuan. Berkat ni tuan-tuan kena faham lah, dia ambil jangka masa panjang. Berkat dalam perkahwinan bermula dengan kenduri itu. Kenduri itu ikut sunnah, sopan santun. Kalau boleh pisah lelaki perempuan. Saya dulu kenduri pisah lelaki perempuan. Dia pun main pelik. Kan? Dah lama tak buat. Dulu-dulu orang buat. Dulu-dulu kalau kita pergi kenduri di kampung, depa bubuh tirai tu kain perca kan. Kain perca ni asal boleh ya. Sebelah ni lelaki, sebelah ni perempuan. Dulu masa di kampung-kampung main lah ni tak ada campur habis dah. Okey, tak apa. Kalau boleh kita pisahkan. Biar lelaki, biar perempuan. Ataupun buat 3. Lelaki, perempuan, tengah-tengah keluarga. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Kan? Bermula dengan situ keberkatan. Berkat ni pada perkahwinan ni akan dirasai selepas kenduri itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Berkat pada perkahwinan dia, laki bini dia tu, orang kata hubungan dia baik, rapat, anak-anak mai, cerdik, pandai. Kan? Rezeki dia pun mai tak putih-putih, tak banyak masalah rumah tangga. Ni lah ni itulah kita nak cakap pun ni lah, takut terasa hati lah. Lah ni cuba kita tengok kenduri punya hebat-hebat, tapi kes penceraian paling tinggi di zaman kita. Zaman dulu kenduri simple kain perca ya. Tapi sampai anak cucu
Dia beza ada di mana? Beza dia pada keberkatan yang saya bagi tahu tadi itu. Orang duk cari apa punca penceraian. Hampa tengok ni sunnah ikut tak ikut. Dalam sunnah Nabi itu ada berkat, ada nur, ada sakinah, ada ketenangan, ada rahmat daripada Allah. Ikut sunnah semua jadi okey lah. Tu je nak abang. Kan? Melalut pergi sampai kenduri kahwin dah pun. Baik, binatang besar, matahari terbelam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke permukaan bumi, beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berkuasa pada waktu itu. Kalau saya start cerita pasal Imam Mahdi sekejap lagi, dia jadi kuliah subuh pula. Sambung sampai ke subuh. Panjang ni cerita pasal Imam Mahdi. Dia punya kronologi dia cerita panjang. Kita buka cerita tu di waktu yang lain insya-Allah. Sebab dia ada bab yang khas berkenaan dengan Imam Mahdi nanti. Kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan di permukaan bumi ini, iaitu apabila mereka dapat menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulqarnain. Zulqarnain. Zul maksud dia yang mempunyai. Jadi bila kita panggil kawan kita Zul, maksud dia yang mempunyai. Sebab tu kena sambung Zul apa? Zulkifl, Zulkifli, Zulqarnain, Zulhusni, macam-macam Zul ada. Zulhusni, husni maksud dia kebaikan. Zulhusni yang mempunyai kebaikan. Zunnurain yang mempunyai dua nur. Kan? Zulqarnain, qaran maksud dia tanduk. Zulqarnain maksud dia yang mempunyai dua tanduk. Ada panjang juga cerita dia. Kalau saya cerita kita habis. Pasal apa dia ada dua tanduk tu. Raja Zulkarnain ni ada cerita dia. Bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. Kemudian gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di semenanjung Arab. Kemudian yang 10 api besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Ni kiamat dah lah. Kiamat dah. Kemudian manusia akan dibangkitkan dan akan ada api yang menghalau. Ini saya dah cerita dah pada kuliah yang pertama hari tu kan. Api tu akan halau kita pergi ke padang mahsyar. Yang mana ada 3 golongan yang saya cerita tu. Satu dia akan naik kenderaan, satu dia jalan kaki, satu lagi berjalan dengan muka dia. Hadis sahih tu, hadis riwayat Muslim. Sebab dia tak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, api tu halau dia. Terbakar habis. Jadi dia pun akan berjalan sampai ke padang mahsyar. Padang mahsyar tu di mana? Di tanah Syam. Ini saya cerita dah kan. Baik, mengikut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat dirajihkan pendapat yang terpilih dari himpunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Dajjal adalah yang mendahului segala tanda-tanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan bumi ini. Kemudian keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihi salam setelah beliau turun daripada langit. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda kiamat besar yang akan merosakkan sistem alam cakrawala. Yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu akan terjadi di hari yang matahari pada waktu itu akan terbit dari tempat tenggelamnya. Dajjal keluar dulu, perang dulu, Nabi Isa mai dulu, Imam Mahdi pun semua mai dulu, lepas tu barulah mai dabbatul ard tadi tu. Walau bagaimanapun di sana masih ada lagi beberapa tanda kiamat yang besar, iaitu pemerintahan Imam Mahdi yang mendahului kemunculan Dajjal. Tu penting kita mengaji kitab ni lah. Sebab dia akan ajak kita tanda-tanda kiamat mengikut turutan. Pasal kita tahu Imam Mahdi nak mai, Nabi Isa nak mai, Dajjal nak mai, tapi siapa dulu? Kita tak tahu. Pasal apa? Pasal tak ada siapa ajak. Ni kitab ni dia bagi tahu kat kita. Dia ajak kita secara turutan. Dia kata mula-mula sekali Imam Mahdi akan mai dulu tuan-tuan. Lepas tu baru Dajjal. Jadi Dukhan, lepas tu bila Dukhan berlaku kucak-kacir, tak ada cukup makanan apa semua, kemarau apa semua, lepas tu baru Imam Mahdi datang, lepas tu barulah Dajjal akan datang. Sebab Dajjal dia keluar, dia nak bunuh Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi menyelamatkan manusia daripada tekanan. Lah ni dah mula dah tekanan ni. Tekanan, stres, depression semua ada dah ni. Tekanan ekonomi, tekanan kekurangan makanan, tekanan penyakit, tekanan dalam sistem kesihatan kita, tekanan dalam sistem kerajaan sampai isytihar darurat apa semua. Tekanan di mana-mana. Individu, organisasi kerajaan, bahkan dunia. Tekanan demi tekanan, akhirnya depa minta Imam Mahdi tolonglah settlekan benda ni. Imam Mahdi mai dia settle semua. Dajjal sakit hati. Sebab segala tekanan yang berlaku ini adalah disebabkan Dajjal. Dajjal yang plan semua untuk merosakkan sistem dunia. Sebab dia nak menguasai semua.
Jadi Imam Mahdi selamatkan kita, Dajjal sekali dia keluar nak bunuh Imam Mahdi, masa itulah Nabi Isa akan turun dan mai bunuh Dajjal. Nah, jadi kena faham Imam Mahdi mai dulu, lepas tu baru Dajjal. Al-Quran akan diangkat dan Kaabah akan dihancurkan. Ni yang saya cerita tadi ni. Al-Quran akan diangkat, Al-Quran semua akan hilang. Nanti kalau kita buka dalam masjid-masjid, Al-Quran semua jadi kertas kosong saja. Semua akan diangkat, tulisan-tulisan akan dihilangkan. Kemudian orang-orang kafir yang berbaki akan menghancurkan semua masjid, semua masjid-masjid yang ada. Termasuk masjid Pak Ibn Tak sekali. Ini pun tak lama lagi akan hancur juga. Akan dihancurkan sebab dah tak ada orang Islam. Mereka akan hancur, mereka akan tukar jadi supermarket ke apa nanti. Maka dalam buku ini kita cuba untuk menghuraikan susunan kejadian yang akan berlaku dengan berpedoman kepada pendapat Imam Ibn Hajar tadi dan juga dengan merujuk kepada beberapa buah kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masalah ini. Dan untuk memudahkan kita mengikuti susunan kejadian atau agenda kiamat ini, maka kami membahagikan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi ini kepada 3 bab. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Bab yang kedua, kemunculan Dajjal. Bab yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sedikit panduan kepada kita dan semoga kita dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Hamba yang sangat berhajat kepada ampunan Allah Ta'ala, Ahmad Fahmi bin Zamzam. Baik, jadi nanti kita akan masuk bab yang pertama tadi, peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal, muka surat 7. Kita tangguh dulu sampai takat ni. Mudah-mudahan Allah terima majlis kita pada malam ini dan juga kita ambil lah segala peringatan-peringatan yang diberikan sebab semuanya berdasarkan Quran dan hadis. Bukan saya saja saya sebut. Bukan saya saja kita nak menggoreng cerita apa dah. Memang daripada hadis kita bagi nasihat. Mudah-mudahan jadi satu peringatan bagi kita semua. Dan kita mula buat persediaan insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.